Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan memaklumkan 2 kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah kemarin di negara Brunei Darussalam. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut semasa sidang media petang kemarin mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 51 tahun yang merupakan kes 4232. Kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Manakala kes kedua ialah seorang lelaki berumur 82 tahun yang merupakan kes 4889. Kes ini telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan jangkitan COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes-kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para soleh. Sementara itu, 143 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 4,957 kes. Terdapat 37 tambahan kes-kes baru kepada 8 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini ialah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 4751 yang mengandungi 15 kes baru dan kluster 4812 yang mengandungi 6 kes baru. Kesemua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Dalam pada itu, satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster tersebut ialah kluster 884. Dengan ini, jumlah kluster aktif pada masa sekarang adalah sebanyak 89 kluster. Manakala terdapat 85 kes yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 79 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 3,335 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,590 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 9 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 8 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Manakala 1 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 21 kes yang lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Pada hari ini juga, Alhamdulillah, 1 kes telah selamat melahirkan seorang anak damit lelaki melalui pembedahan yang mana kedua ibu dan anak adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,991 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 299,353 ujian. Dalam memastikan program vaksinasi kebangsaan dapat dilaksanakan dengan sempurna, Menteri Kesihatan menjelaskan kerajaan negara Australia telah menyumbangkan 100,000 dos vaksin AstraZeneca ke negara ini, yang mana sumbangan tersebut telah tiba pada 17 September 2021. AstraZeneca, sumbangan Australia ini akan mula digunakan dengan serta-merta bersama dengan vaksin Sinopharm yang telah diterima dari kerajaan Republik Rakyat China.
Kerajaan Kebahaduli Yang Maha Mulia sangat berbesar hati di atas sumbangan-sumbangan yang telah diterima ini dan insya-Allah ia akan dimanfaatkan sepenuhnya. Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi yang berkenaan telah pun merancang dan merangka bagi pelaksanaan ujian swab besar-besaran yang bermula malam tadi. Dalam sesi soal jawab, Menteri Kesihatan berkata, orang ramai terutama sekali para pekerja tidak perlu cemas dengan kedatangan agensi-agensi tersebut. Tujuannya adalah untuk memudah cara ujian swab secara peringkat dan mengelakkan perkumpulan ramai. Mengenai sumbangan vaksin AstraZeneca daripada kerajaan Australia, vaksin-vaksin tersebut menurut Yang Berhormat akan digunakan bermula hari ini untuk orang ramai. Namun orang ramai boleh membuat pilihan sama ada untuk mendapatkan vaksin Sinopharm kerana ia turut ditempatkan di pusat-pusat vaksinasi. Mengenai statistik terkini Job Center, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan, setakat 7 Ogos lalu, 149 warga tempatan kehilangan pekerjaan atas beberapa alasan tertentu dengan hanya 8 orang dipecat. Bagaimanapun banyak pekerjaan telah diwujudkan dengan hampir 850 pekerjaan baru dalam pelbagai sektor seperti minyak dan gas, perkhidmatan makanan dan pengangkutan semasa pandemik ini. Sementara itu, Yang Berhormat juga menyatakan dana kutipan sumbangan COVID-19 Relief Fund setakat ini melebihi 2.5 juta ringgit. Sementara itu, 500,000 unit kit ujian antigen rapid test ART dan peralatan perlindungan diri PPE selamat tiba di negara Brunei Darussalam dari Hong Kong. Daripada jumlah tersebut, syarikat gas asli cecair Brunei BLNG menyumbangkan 100,000 unit kit ujian dan membiayai 2 pesawat penerbangan sewa khas untuk membawa kit ujian ART dan PPE sebagai usaha membantu Kementerian Kesihatan menangani wabak COVID-19. Hadir di Brunei International Air Cargo Centre BIACC bagi menerima sumbangan peralatan tersebut, Awang Maswadi bin Haji Mohsen, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, yang diserahkan oleh Dayang Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Brunei LNG. Kementerian Kesihatan juga menerima beberapa sumbangan dari pelbagai pihak. 200 unit sungkup muka sumbangan Brunei Ophthalmology Society dan Chong Chian Leong, pengawas perubatan di Hospital Suri Seri Begawan, diserahkan kepada Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsen, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan juga menerima sumbangan daripada 4 buah syarikat, iaitu syarikat Auto Sing Hiap Hin King Hua, The Wellness Sendirian Berhad, syarikat penerbangan di Raja Brunei RB, Bofi International. Sumbangan juga diterima dari beberapa individu dan Persatuan Pandu Puteri Brunei. Orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan boleh menghubungi MOH Emergency Operation Centre melalui talian 7295-712 pada waktu bekerja. Pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian tidak dinafikan memberi cabaran bukan sahaja bagi para tenaga pengajar, malahan kepada pelajar dan ibu bapa. Walau bagaimanapun, kaedah itulah yang paling selamat bagi memastikan keselamatan para pelajar ketika pandemik ini, di samping usaha mewujudkan pembelajaran secara berterusan. Pendekatan dan metodologi yang sesuai serta yang lebih penting, keyakinan para guru boleh menjadikan para pelajar iski dan tidak merasa bosan serta bersemangat meneruskan pembelajaran dengan norma baharu. Minggu lepas apa tajuk yang tadi belajar? Sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian juga dilaksanakan oleh sekolah-sekolah agama, Arab dan institusi pengajian tinggi serta swasta di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama.
Dalam memastikan kelancaran pembelajaran dan pengajaran tersebut, pihak sekolah dan institusi pengajian mengaktifkan Business Continuity Plan BCP masing-masing bagi menjaga kesejahteraan para guru, pensyarah dan warga sekolah. Memantau dan mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian dan sentiasa memberi dorongan bagi guru-guru mempelbagaikan teknik, kaedah dan pedagogi pengajaran secara dalam talian agar sesi pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Setiap pendidik ini harus memperkenalkan metodologi yang dapat membantu meningkatkan kualiti proses pembelajaran dan menyediakan informasi yang berguna tentang pelajar dan aktiviti yang telah dijalankan oleh mereka. Setiap guru akan mencatat segala markah latihan yang diberikan bagi memastikan kepahaman murid dalam pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan. Perancangan dibuat dengan teratur seperti penyediaan jadual waktu mengajar yang mana disusun setelah dibincangkan. Para guru yang menggalas tanggungjawab berusaha menghasilkan pengajaran yang lebih kreatif dan bersedia mempelajari ilmu baharu di samping kerjasama para pelajar dan ibu bapa agar lebih cakna akan pembelajaran secara dalam talian agar semuanya mudah dan lancar. Matlamatnya agar para pelajar tidak canggung dengan corak pembelajaran norma baharu, sebaliknya mereka lebih bermotivasi dan berdisiplin. Berhubung terus dengan pihak ibu bapa atau penjaga murid dan meminta kerjasama mereka untuk memastikan anak-anak mereka bersedia mengikut jam atau jadual yang telah ditetapkan. Kerjasama di antara guru dan ibu bapa itu adalah sangat penting di dalam memastikan kehadiran dan penglibatan pelajar sewaktu pembelajaran pada ketika ini. Ibu bapa juga dialu-alukan untuk bertanya kepada guru jika sekiranya anak-anak mereka tu tidak dapat mengikuti kelas online pada hari tersebut ataupun ada anak-anak mereka tidak memahami tugasan yang diberikan oleh guru. Guru haruslah menggunakan kebijaksanaannya untuk menyampaikan ilmu ataupun isi pelajaran kepada murid mengikut kebolehan masing-masing, mengikut kemampuan masing-masing dengan menggunakan media-media masa yang ada. 19 pelajar tahun 6 di bawah program Riayah wa Mahabbah 2021 kemarin menerima kad SIM dan peranti tab dalam usaha membantu pelaksanaan pembelajaran dalam talian khusus bagi para pelajar yang memerlukan. Penyerahan 19 kad SIM dan 13 unit peranti tab secara pandu lalu di Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah Gadong disempurnakan oleh Awang Zainal Abidin bin Haji Kipli, pemangku pengarah sekolah-sekolah. Sumbangan adalah hasil kempen sumbangan peranti, inisiatif dan kerjasama Kementerian Pendidikan bersama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI serta sektor-sektor swasta iaitu Dynamic Teknologi Sendirian Berhad dan Imagine Sendirian Berhad. Kempen dibukakan sehingga 30 September 2021 dan sumbangan boleh disalurkan ke Jabatan Pendidikan Kurikulum Lambak Kanan di Jalan 10 Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan Berakas atau di Pusat Tingkatan 6 Tutong dari pukul 8.30 hingga 11.30 pagi pada setiap hari kecuali Jumaat, Ahad dan hari-hari kelepasan awam. Berikutan maklumat tular mengenai struktur Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang tersebar melalui aplikasi WhatsApp dan Facebook berupa gambar yang menunjukkan seolah ada kerosakan pada struktur salah satu tiang jambatan tersebut. Otoriti Jambatan Brunei, Jabatan Kerjaya Kementerian Pembangunan menegaskan bahawa tidak ada sebarang kerosakan dikesan setelah pemeriksaan dijalankan dan ianya hanyalah kesan kotoran gelugut hitam. Orang ramai diminta untuk tidak menyebarkan lagi maklumat berkenaan demi menjaga ketenteraman awam. Sebarang pertanyaan atau aduan hubungi pihak jabatan melalui talian Darussalam 123 atau live chat talian Darussalam 833-3123 atau email ke permit.jambatan
pro@pwd.gov.bn atau pro@pwd.gov.bn. Berita antarabangsa. Lebih 15,000 kes baharu COVID-19 dicatatkan kemarin di Malaysia dengan 8 buah negeri mencatat penambahan kes jangkitan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Dr. Nur Hisham Abdullah, pertambahan kes tersebut menjadikan jumlah keseluruhan kes mencecah 2,82,876 kes. Sarawak kembali menjadi negeri yang mencatat kes harian tertinggi COVID-19 dengan 2,929, diikuti Johor dengan 2,208 kes dan Selangor 1,995 kes. Duta Perancis ke Australia, Jean-Pierre Depault, meninggalkan Canberra kemarin selepas Perancis memanggil semula dutanya dari Australia dan Amerika Syarikat. Arahan memanggil pulang kedutaan itu dibuat susulan Australia yang membatalkan perjanjian kapal selam bernilai berbilion dolar dengan Paris dan memilih kapal selam nuklear Amerika Syarikat setelah menandatangani perjanjian keselamatan 3 hala bersama Amerika Syarikat dan Britain. Bagaimanapun, Tuan Depault melahirkan keyakinan terhadap hubungan kerjasama antara Perancis dan Australia dan merasakan tindakan memanggil pulang pihak kedutaan sebagai kesilapan dan perlunya penilaian semula dibuat. Pengundi di timur Ukraine membuang undi mereka dalam pilihan raya Rusia, satu langkah yang disifatkan oleh Ukraine sebagai langkah menuju rampasan kawasan. Mereka yang keluar mengundi adalah terdiri daripada lebih 600,000 orang yang diberikan pasport Rusia selepas perubahan dasar Kremlin pada 2019. Buat pertama kalinya, United Russia, parti pemerintah yang menyokong Presiden Vladimir Putin, berkempen di timur Ukraine di wilayah yang dikawal oleh pemisah sokongan Moskow. Dalam pada itu, para pengundi yang ditemubual oleh Reuters di sebuah tempat pembuangan undi di Donetsk menyatakan sokongan mereka terhadap Tuan Putin. Sukan, saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan lagi malam dan awal pagi tadi dengan 6 perlawanan. Liverpool naik ke tangga teratas Liga setelah mengutip 3 mata penuh susulan kemenangan 3-0 ke atas Crystal Palace. Keputusan lain, Wolverhampton yang menerima kunjungan Brentford tewas 0-2. Norwich City juga kalah 1-3 di tangan Watford. Beraksi di tempat lawan, Arsenal menang 1-0 ke atas Burnley. Manchester City pula seri tanpa jaringan dengan Southampton dan Aston Villa menang 3-0 ke atas Everton. Malam ini, saingan Liga akan diteruskan lagi dengan 3 perlawanan. Brighton and Hove Albion bertemu Leicester City, West Ham United melayani kunjungan Manchester United dan perlawanan tumpuan Tottenham Hotspur akan berdepan Chelsea. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.